Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya ingin membawa beberapa perkara pendek aja Tan Sri. Pertama, saya mengucapkan tahniah kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri kerana kutipan cukai meningkat sebanyak 27% pada tahun yang lalu. Kedua, saya ingin sedikit penjelasan daripada Menteri. Memandang 5 juta sahaja pekerja Malaysia, daripada 11.5 juta ini 6.6 juta sahaja yang berdaftar dengan LHDN, dan pembayar cukainya hanya 1.7 juta yang bayar cukai. Saya kadang-kadang melihat dalam masyarakat kita, yang 1.7 juta bayar cukai ini adalah yang berdaftar. Ramai lagi orang-orang kaya hidup daripada melihat pada cara hidup mereka, kereta yang mereka pakai, rumah mereka dan sebagainya. Ramai lagi yang belum membayar cukai. Saya rasa ramai lagi rakyat Malaysia sepatutnya membayar cukai. Sebagai rakyat, saya merasakan bahawa tanda patriotisme kita adalah di dalam kita membayar cukai. Sekiranya kita enggan ataupun kita melarikan diri daripada membayar cukai, kita bukanlah rakyat yang patriotik. Boleh inilah nilai yang ditanam kepada rakyat Malaysia daripada kecil, bahawa you should be proud if you are a taxpayer. Ya, barulah kita boleh mempersoalkan kerajaan, kegunaan duit-duit yang dikutip ini. Saya ingin bila berbincang dengan rakyat jelata lah, bila bercakap ni cukai, masing-masing mengelak ataupun enggan membayar cukai, mengatakan mungkin yang tak layak itu satu perkara. Tetapi ramai yang mengatakan bahawa kalau cukai yang kita bayar ini, persepsi mereka, tanggapan mereka, pengamatan mereka tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Ya, mereka melihat bahawa duit-duit kutipan ini, yang ada cukai yang dikutip ini, dibelanjakan dengan tidak telus. Ya, dan banyak kontrak-kontrak yang diberi secara rundingan terus, dan cakap-cakap ini berlega di kalangan peniaga-peniaga, usahawan-usahawan, ya, pemilik-pemilik syarikat. Baru-baru ini saya didatangi oleh seorang yang usahawan Melayu di dalam bidang perubatan, menjual alat-alat perubatan dan sebagainya kepada Kementerian Kesihatan. Dia sebenarnya tak tahu kepada siapa nak curahkan. Dia kata, YB boleh saya datang, saya nak share dengan YB. Saya tak tahu kepada siapa lagi. Saya tahu YB tak boleh nak buat apa, tapi dengarlah, ya, cerita dia, ya. Tak tahulah ini menteri boleh siasat betul ke tidak, tapi saya percaya kerana dia baru datang daripada satu mesyuarat, ya, yang pembelian ambulans daripada Kementerian Kesihatan telah diberi secara runding terus, dan di belakangnya ada orang politik. Dia kata, YB, kurang-kurangnya kalau kita buat cara tender terbuka, kerajaan boleh menyelamatkan satu ambulans 30 hingga 50 ribu. Jadi daripada situ, rasa tekilannya kenapa kerajaan perlu membayar. Dan ambulans ini pula katanya adalah spesifikasi tahun 2007. Sekarang dah 2012. Ambulans ini nak pakai 2013. Dan spesifikasi yang diberi itu adalah spesifikasi lama. Dan ambulans ini pula bukan yang dipasang di Malaysia. Sepatutnya mengikut peraturan perlu dibeli daripada yang dipasang di Malaysia. Kita ada syarikat yang dipunyai oleh orang Malaysia yang memasang ambulans ini, tetapi mereka tidak ada peluang. Ya, mereka tidak ada peluang untuk masuk tender untuk membekalkan Kementerian Kesihatan kerana projek ini diberi secara secara runding terus, direct nego, ya. Dan jumlah ambulansnya, kalau tak silap saya, dikatakan 200 buah ataupun 200 buah ambulans. Jadi di sini rakyat rasa kecewa bila kerajaan melakukan perkara-perkara yang begini tidak telus dan mengambil, ya, dan pada masa yang sama kita mengatakan kita nak rakyat kita, Bumiputera terutamanya, untuk berkecimpung di dalam perniagaan, mendirikan syarikat-syarikat sendiri, mengkukuhkan syarikat-syarikat sendiri. Tetapi sebenarnya yang bunuh syarikat Bumiputera adalah kerajaan sendiri. Kerajaan yang bertunjangkan UMNO Barisan Nasional. Kerana siapa? Kerana beri kepada orang-orang yang ada kaitan politik. Bayangkan apabila ini berlaku, akhirnya duit rakyat yang digunakan. Ya, jadi rakyat rasa, perlu apa saya membayar cukai
kerana duit ini tidak, ataupun kutipan ini tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Di Selangor, Tan Sri Yang di-Pertua, pada 2008 apabila Pakatan Rakyat mengambil alih negeri Selangor, kutipan zakat lebih kurang 200-250 juta saja. Tetapi kini kutipan zakat ialah 400 juta. Ini menunjukkan kepercayaan kepada ketelusan, kerana zakat sekarang dia tidak lagi memberi, mereka banyak disoal, kalau ada rakyat yang komplain tidak dapat zakat, maka ya ahli-ahli parlimen, adun dan sebagainya akan mempersoalkan zakat. Kenapa seseorang yang layak di segi asnaf tak dapat zakat? Jadi bila ketelusan ini ditunjukkan, koperasi-koperasi ataupun syarikat-syarikat membayar zakat, walaupun zakat itu wajib. Tetapi saya nak cerita, mungkin jangan digunakan pula lepas ini ya, bahawa ada rakyat yang akan mengubah di mana dia membayar zakat, melihat kepada ketulusan zakat itu sendiri. Ya, pada satu masa dahulu mungkin ada yang bayar di Kelantan, atau perlu bayar di Kedah dan sebagainya. Tapi bila dia tengok mungkin telus di negeri-negeri lain, dia akan bawa. Ada yang bayar kepada Perlis, kerana Perlis memberi keluasan kepada pembayar zakat, yang sebahagian daripada zakat itu dia boleh, walaupun dibayar kepada pada majlis pusat zakat negeri masing-masing, tetapi dia ada say, dia boleh menentukan sebahagian daripada zakat itu kepada siapa dia nak beri. Kerana zakat itu sebenarnya boleh diberi kepada sesiapa yang ada dalam asnaf. Tapi sekarang oleh kerana kita ada undang-undang enactment di mana zakat hanya boleh dikutip oleh pihak berkuasa negeri masing-masing, maka rakyat rasa ini hak dia nak bagi zakat kepada siapa. Ya, tetapi oleh kerana ada enactment ini, kecuali ada pengecualian macam polis, dia bagi sedikit keluasan. Kita bayar berapa ribu, dia kata okey, berapa ribu ni awak boleh bayar kepada siapa yang awak nak bayar. Ya, jadi makna dia rakyat nak ada rasa melihat good governance. Ya, good governance ini baru kepercayaan itu diberi kepada Dr. Raja, boleh saya mencelah sikit? Alamak. Tan Sri, Sila. Zakat ini salah satu yang diwajibkan kepada orang Islam yang sampai had, masa, jumlah yang tertentu. Dia berdasarkan hukum Islam. Jadi saya minta janganlah dipolitikkan. Janganlah. PAS ni semua nak dipolitikkan. Tolonglah. Terima Hukum kasih. hakam Islam. Terima kasih. Orang bayar zakat bukan pasal kerajaan negeri tersebut. Ini pusat kutipan zakat ni daripada Barisan Nasional Merentah Selangor lagi, dah dikemas gini kan. Okey, terima kasih. Terima Jadi kasih. janganlah, minta maaflah PAS. Semua hukum hakam kita nak politikkan, tolonglah berhentikan perkara-perkara yang seperti ini. Terima kasih Sri Gading. Saya cuma nak beri satu analogi. Ya, ini bila ada kebolehpercayaan kepada kerajaan negeri, ya, bila kerajaan pusat, maka rakyat dengan mudah memberi. Ya, rakyat dengan senang hati tahu bahawa wang yang dibayar, ya, tidak disalahgunakan. Kalau dibayar kepada kerajaan Kota pusat, Raja, tak ada orang salah gunakan. Zakat ini terpulang kepada asnaf. Asnaf bukan soal kerajaan, soal hukum hakam Islam. yang bayar peguam dulu apa? Soal hukum hakam Islam. Dia soal siapa kerajaan. Kita akan bayar kerana apabila kita telah sampai ke tahap kita wajib membayar zakat, kita bayar zakat. Tak bukan apa, soal Sri Gading sekarang boleh bangun dan bercakap. Ya, tidak politikkan, tetapi menunjukkan kebolehpercayaan rakyat negeri Selangor kepada kerajaan negeri. Kemudian saya nak sebut lagi satu, saya tak nak bagi jalan sah. Saya nak sebut lagi di mana ketelusan kerajaan itu boleh menyelamatkan wang rakyat. Di negeri Selangor, ketelusan dalam beberapa projek. Sekejap lepas saya bagi tahu, takut saya lupa fakta dia. Ya, ketelusan kerajaan Selangor apabila membuat tender terbuka 63 projek, ya, dibuat secara tender terbuka, telah boleh menyelamatkan 102 juta ringgit. Ya, ini menunjukkan bahawa apabila kita membuat pengurusan takbir, urus takbir, good governance, dengan sendirinya insya-Allah rakyat akan lebih terbuka untuk membayar cukai. Kalau kita turun ke bawah, kita tanya rakyat kata buat apa bayar cukai, bukan ni asyik masuk poket orang lain aja.
Ya, itu saya sebut itu sebagai contoh bahawa good governance, persepsi good governance itu sangat penting kepada rakyat untuk membayar cukai. Boleh sikit Kota Raja. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya tertarik dengan pengujahan Kota Raja sebentar tadi. Saya kalau memerhatikan 63 projek ya, menyelamatkan 102 juta yang kurang lebih ya. Kalau kita dapat saving, kalau betul-betul saving ini dapat dalam perolehan dan dalam pemberian kontrak secara tender terbuka, on average performance dan prestasi Selangor menyelamatkan 20% daripada urus takbir, perolehan dan pemberian kontrak ini. Kota Raja, kalau kita sambutkan atau kita panjangkan kepada kerajaan pusat, maka kalau dengan 222 ya 220 lah kata 200 je lah, there will be a saving dengan izin sebanyak 40 bilion. And this is serious kalau kita lihat dari sudut bagaimana dana dapat diselamatkan ya, kalau kita benar-benar ya mengendalikan takbir urus dengan governance dan good governance itu. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Kota Raja. Terima kasih Kuala Sangun atas suraian itu. Kota Raja. Terima kasih Kota Raja. Saya nak pandang daripada sudut yang positif lah tentang hasil zakat meningkat tadi. Ini adalah seruan daripada pihak Jabatan Zakat bahawa mereka-mereka yang berniaga atau mendapat pendapatan daripada satu wilayah digalakkan malahan hampir jatuh hukum bayar zakat di situ. Itu kalau dulu tabung haji dia tak bayar zakat di Johor. Tabung haji dulu tak bayar zakat di Selangor. Dia hanya bayar zakat di Kuala Lumpur. Tapi sekarang tidak. Felda bayar zakat di Selangor. Felda bayar zakat di Johor. Felda bayar zakat di Kelantan dan seterusnya. Mengikut tempat. Ini kesan daripada seruan demi seruan, dan alhamdulillah juga berlaku di Selangor. Saya rasa faktor itu perlu juga dan saya nak ucapkan tahniah. Saya ucapkan tahniah kepada Jabatan Zakat Selangor di bawah Jabatan Agama kerana berjaya menguruskan zakat sehingga meningkat seperti sebelum tadi. Tetapi iktiraf juga apa-apa tindakan yang dibuat oleh Jabatan Agama, khususnya dalam soal mencegah maksiat, dalam soal pengawalan penceramah yang tidak bertauliah dan sebagainya. Mari kita mesti iktiraf. Nombor dua Kota Raja. Saya dulu banyak pengalaman bab tender terbuka ni atau sebab terbuka. Banyak juga silap matanya. Tak semestinya kalau tender terbuka sebab terbuka, tapi di Jabatan Pertanian dah ada pakat. Okey, tender terbuka tapi boleh dapatkan izin dengan syarat bagi pada orang ni. Jadi pada saya gini terbuka yang gini terbuka ke tak terbuka ke, sama ada terbuka tak terbuka ke, ataupun direct nego, mesti menepati ciri-ciri ataupun spesifikasi tender itu sendiri. Maknanya kalau direct nego tak apa, asalkan harganya bersesuaian. Faham. Jadi janganlah buat satu analogi 42 juta Ledang. dan sebagainya. Terima kasih Ledang. Figure ni siapa-siapa boleh. Terima kasih. Saya setuju dengan Ledang. Saya setuju tentang tender terbuka boleh disalahgunakan. Malah saya sendiri bising apabila saya mendapat berita-berita mengatakan ada kautim ni ya, daripada orang yang buat sebuah harga dengan kontraktor. Saya biasa bekerja juga di Kementerian Kesihatan. Ya, kadang-kadang ya spesifikasi yang dipakai itu ada spesifikasi syarikat yang dia dah awal-awal make up dia mind. Tender terbuka itu hanya satu sandiwara, satu wayang kulit. Ya, dan apabila ini berlaku, ya, kita lihat bahawa ada kautim tak kautimnya, mana-mana ada setuju. Kalau dalam Kementerian Kesihatan senang aja. Okay, doctor, you buy this, I send you for a conference. Alright, you beli yang ni, you ada commission. Ada, tuan-tuan, yang berhormat sekalian. Ya, saya setuju bahawa ia perlu telus. Itu sebabnya ketelusan is the keyword. Ketelusan, direct nego ke apa ke, ia perlu telus. Kalau sebiji sebuah ambulans berapa? What is the market price? Apa specs yang menyebabkan kita dapat harga yang begitu mahal dan sebagainya. Saya tak ada apa-apa yang saya nak ni. Saya setuju sangat dengan Ledang. Tak mati lah. Sedikit saja Tan Sri, Kota Raja. Saya rasa apa juga hujah
yang mempelekeh tender terbuka tidak boleh digunakan untuk menutup keperluan tender terbuka ini. Ya, tidak boleh pula kalau ada kelemahan di situ kita kata direct nego lebih baik. Jadi ini satu perkara yang tidak wajar. Kita juga mengambil satu analogi Kota Raja. Kalau sesuatu NGO atau persatuan yang nak membuat urusan-urusan membantu masyarakat Palestin misalnya, kalau mereka tidak berwibawa, tidak telus, tak ada orang nak bagi, tak ada akan bagi sumbangan. Begitu jugalah yang dibawa oleh Kota Raja dalam konteks pengumpulan zakat. Orang boleh bagi zakat kepada jabatan, orang boleh bagi zakat secara direct kepada asnaf-asnaf. Tetapi apabila dia tahu zakatnya dikendalikan dengan baik oleh jabatan, maka lebih ramai yang akan memberi kepada jabatan. Jadi saya sangat menyokong pandangan yang dibawa oleh Kota Raja. Terima kasih. Terima kasih. Saya nak bergerak sikit kepada tentang cukai pendapatan. Walaupun tahun ini Perdana Menteri telah mengumumkan ada penurunan 1% dalam cukai pendapatan peribadi persendirian. Saya melihat kepada satu aspek, saya tidak tahu sama ada rakyat Malaysia boleh menerima ini atau tidak. Kita mengenakan cukai hanya satu kadar yang flat, yang sama. Orang super rich ke, orang hyper rich ke, sama dengan kaki tangan kerajaan yang mungkin pendapatannya hanya beberapa ribu sebulan. Saya nak tanya kepada Menteri sama ada cadangan, ada kajian yang dibuat di mana kadar cukai itu mestilah berkadar dengan net income ataupun pendapatan bersih seseorang itu. Jadi orang kaya bayar lebih, orang yang kurang kaya bayar kurang sikit. Ya, apakah minda LHDN dalam perkara ini? Saya juga ingin bertanya tentang pelaksanaan GST, dan kita sekarang ni dah kena sales and service tax, ya, dan kita tahu setiap perkara masuk kedai makan, restoran dan semua sudah dikenakan. Bilakah kita dah baca 2 kali dah GST ini, bilakah ataupun tunggu lepas pilihan raya ini bila BN menang mungkin akan dibuat, tapi insya-Allah kalau Pakatan menang dia tidak akan dibuat lagi. Dan saya nak bagi tahu kepada Menteri, dalam BRIM 1, ya, satu ada rumah, ya. Kota Raja, sikit ya. Kenapa GST popular sangat? Tentang GST. Ginilah GST. Apa ni tentang Kota Raja gini. Kami belum kata nak setuju. Kita sedang mempertimbangkannya sebab banyak elemen-elemen perlu dilihat. Tapi kita juga harus melihat tentang baik dan buruknya. Kita tak boleh kata terus buruk. Sebab kalau di Asia Tenggara yang tak ada GST ni cuma negeri mana? Cuma negeri Brunei, kita faham Brunei, dan negeri Myanmar saja. Kemboja ada GST, Vietnam ada GST. Tapi kita kena tengok yang penting apa? Sama ada GST bukan GST ialah tidak ada keterisan dalam pembayaran cukai. Itu boleh penting sekali. Jangan tolak buruk terus. Oh, tidak. Saya tak kata kami Pakatan tak kata kami tak setuju terus. Kita nak beberapa syarat dipenuhi dahulu. Di antaranya ialah pendapatan rakyat itu perlu dipertingkatkan dahulu. Ya, kita tidak mahu rakyat daripada kumpulan rendah, berpendapatan rendah terpaksa membayar GST dan membebankan mereka. Ya, itu saja. Kita tidak menolak terus. Kita tahu GST ialah teks yang guna pakai oleh kebanyakan negara, tetapi kita harus membuat persiapan dan rakyat perlu diberi penjelasan, dan dia adalah pelaksanaannya adalah pelaksanaan adil. Ya, selagi kerajaan tidak dapat menunjukkan bahawa perkara ini telah dilaksanakan, maka saya ingat selagi itu rakyat tidak boleh menerima GST. Mengenai BRIM tadi, Menteri, saya masuk sedikit. Saya nak penjelasan, adakah BRIM ini diberi kepada ketua rumah atau kepada individu-individu? Saya ada beberapa rekod lah, ya, pengakuan daripada setengah rumah, isi rumah, mak dapat, ayah dapat, anak dapat, ya. Jadi ini adakah ini pelaksanaannya? Ya, pelaksanaan BRIM itu sendiri sama ada menepati kepada sasaran. Kalau kita kata, sebab biasa pula rakyat datang kata suami saya dapat BRIM, saya tak dapat. Saya kata isi rumah, ini adalah untuk isi rumah. Dia kata dia belanja sorang-sorang, dia tak bagi pada saya pula, kata si isteri. Jadi bila begitu alasan yang diberi oleh individu-individu ini, maka saya pun kata mungkin inilah pelaksanaannya, di mana diberi kepada semua individu yang
berpendapatan rendah dan tidak bekerja. Ya, sekian, terima kasih Tan Sri. Betul.